Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya, Encik Muhammad Azmi bin Saleh daripada Unit Mathematics. Anda sekarang berada di webinar Bengkel Scomet SM015, Semester 1, sesi 2020-2021. Tahniah kepada anda semua yang berada dalam webinar petang ini. Semoga anda semua sihat, sejahtera dan juga ceria. Okey, petang ini saya akan kongsikan beberapa perkara penting sebagai panduan bagi anda untuk menghadapi Finals SM015. Okey, so fokus saya petang ini adalah yang pertama berkaitan dengan kertas soalan SM015. Yang seterusnya berkaitan dengan perbincangan perkara-perkara penting, iaitu berkaitan dengan tips, panduan dan juga perkara-perkara penting yang persediaan kita sebelum final. Okey. Alright, kita teruskan. Yang pertama berkaitan dengan kertas final anda, iaitu SM015. Kertas ini untuk final anda ada satu kertas saja, iaitu Matematik 1. Masa menjawab 2 jam. Jumlah soalan 10 soalan. Okey. Ada 2 section, iaitu section A 25 markah. Jumlah soalan 3 soalan. Jawab semua soalan. Answer all question. Section B 75 markah. 7 soalan. Jawab semua soalan. Answer all question. Okay. So ni bahagian penting, maklumat asas lah tentang kertas final anda. So topik yang akan ditanya dalam final nanti, seperti yang anda sudah maklum, topik 1, number system. Topik 2, equation. Topik 5, topik 2 tadi equation, inequalities and absolute value. Topik 5, function and graph. Topik 8, limits and continuity. Topik 9, differentiation. Topik 10, application of differentiation. Alright. Tapi untuk bahagian saya akan sentuh 3 topik saja, iaitu berkaitan dengan number system, equation, inequalities and absolute values, dan juga topik 5, function and graph. Alright. Okay, kita teruskan. Okey, saya akan pergi satu persatu. Okay, yang pertama berkaitan dengan tips menjawab kertas peperiksaan matematik. Okey, secara asasnya sebelum anda menduduki peperiksaan SM015 ni, yang paling penting adalah persediaan anda. Jadi minggu-minggu akhir sebelum final ni adalah minggu-minggu penting. Saya panggil golden week, masa-masa penting anda. Okey, hari-hari penting anda, hari-hari emas anda sebelum menduduki final. Okay? Jadi anda kena bersedialah. Jadi anda telah satu semester di program matrikulasi, anda dah melalui proses kuliah, kemudian tutorial, kemudian persediaan-persediaan lain, perbincangan bersama dengan pensyarah anda dalam kuliah, dalam tutorial, dalam Google Meet, dalam Google Classroom anda, apa sahaja medium. Jadi semua itu penting sebagai persediaan anda. So dalam minggu-minggu akhir ni, Unit Mathematics telah berusaha menyediakan 10 set PKA. 10 set PKA. Jadi set PKA ni untuk anda. Jadi pada saya, set PKA ni sangat baik sebagai persediaan akhir anda sebelum nak ke final. Jadi tolong buat, tolong diri anda, bukan tolong untuk orang lain. So bila anda buat, anda berada pada track yang betul. Itu penting. Sebab bila kita buat soalan, sebab matematik ni dia mudah. Bila kita buat soalan, kita boleh jawab. Jadi kita boleh tahu di mana tahap kita. Kalau kita tak boleh jawab, so kita lihat balik. Mana bahagian-bahagian yang rasa kita sukar, kita kenal pasti dan perbaiki. Alright? Jadi dengan 10 PKA tersebut, sekurang-kurangnya, saya menggunakan perkataan sekurang-kurangnya. Maksudnya anda kena tambah lagi. Tambah dengan apa?
dengan melihat balik nota kuliah anda, soalan-soalan dalam nota kuliah. Itu penting ya. Kemudian tutorial anda, perbincangan tutorial bersama dengan pensyarah. Kemudian past year question, okay? Dalam soalan past years, buku past years, lengkapkan nota kuliah, lengkapkan. Dan sekarang dah berada pada minggu-minggu akhir. Maksud dia anda cek balik kefahaman anda itu dengan menggunakan set PKA. Okay? Sebab itu dalam perbincangan saya untuk hari ini saya menggunakan set PKA. Okay? Saya menggunakan set PKA supaya kita boleh sama-sama dan anda boleh lihat, semak balik anda punya kefahaman anda di mana. Kalau anda selalu buat kesilapan, kenapa pasti kesilapan tu di mana? Jadi kita nak ada progress, okay? Mesti ada progress. Alright, okay, yang pertama tips menjawab kertas peperiksaan matematik. Okay, yang pertama, mulakan dengan menjawab soalan yang mudah. Okay? Mulakan dengan menjawab soalan yang mudah. Ini penting. Sebab bila kita menjawab soalan, dalam satu set soalan itu memang ada kategori soalan. Okay? Orang yang buat soalan tu dia memang jelas dengan perkara tersebut. Jadi tujuannya kategori soalan ni nak mengenal pasti. Sebab ingat kita kena positif bila kita menduduki peperiksaan. Soalan itu bukan nak menghukum kita. Tidak, dia nak menguji kita. Jadi menguji apa? Menguji apa yang kita dah belajar. Jadi kita kena bersedia lah. Okay? Bersedia. Jadi dalam tempoh yang ada ni sekarang ni, maksud dia kita kena banyak buat soalan supaya kita bersedia. Okay? Biar kita berjumpa dengan banyak soalan. Dan apa yang kita kena doakan selalu, soalan-soalan yang kita buat sekarang ni, nanti mungkin dia 50% dengan dalam final nanti 50% yang pernah kita buat, ataupun 20% pun dah cukup baik dari segi dia punya bentuk soalan ataupun rupa soalan tersebut. Okey, jadi yang penting yang pertama, mulakan dengan menjawab soalan yang mudah. Walaupun perkataan ini kita selalu jumpa, tapi sangat penting sebab dalam exam kita ada constraint, ada had, iaitu satu dari segi konten, mana kita kena bersedia. Yang kedua adalah dari segi masa. Jadi masa ni kena jaga. Alright? Sebab tu bila kita mula dengan jawab soalan yang mudah, maksudnya kita boleh manage masa kita. Okay? Jangan nanti katakan soalan 1 kita boleh jawab, soalan 2 dah jumpa soalan yang agak sukar dan kita agak lama dalam menjawab soalan tersebut. Jadi itu pada saya satu tindakan yang tidak bijak lah. Jadi bila kita dapat saja kertas soalan nanti dalam final, apa kita buat? Kita baca secara terus. Maknanya daripada nombor 1 sampai nombor 10. Kemudian masa baca itu bukan baca saja, maksudnya kita boleh kenal pasti. Ini aku boleh jawab. Ini aku rasa 50% boleh jawab. Ini 70%, 80% macam tu. Jadi kita boleh mengenal pasti mana soalan yang mudah, mana yang soalan sederhana sukar dan mana yang kita rasa sukar. Sebab mudah, sederhana dan juga sukar ni dia relatif. Maksud dia merujuk kepada individu. Jadi kalau anda masuk buat revision dan sebagainya, anda memang tahu topik ni memang betul-betul boleh faham. Topik ni ada masalah sikit. So inilah peluang anda sebenarnya dalam masa yang ada untuk perbaiki perkara-perkara tersebut. Okey, jawab soalan yang anda mahir dan berkeyakinan untuk menjawabnya dahulu. Ini penting. So ini satu, kita yakin menjawab. Nombor 2, kita boleh jaga masa kita. Okey. Yang kedua, gunakan masa dengan sewajarnya. Okey, secara asasnya dalam satu set soalan ini kita ada peruntukan markah dia 100. Maksud dia nanti kalau anda lihat dalam soalan itu, di hujung tu dia ada peruntukan markah. Dia ada peruntukan markah. So apa yang kita boleh guna berkaitan dengan peruntukan markah ni? Peruntukan markah ni sebenarnya memberikan satu guide ataupun panduan yang mana kalau soalan tu 4 markah, kita fikir secara mudah. Kalau dia 4 markah, maksud dia 4 markah itu maksud dia jalan kerja kita tu layak untuk 4 markah. Maknanya tidak terlalu panjang, sederhana panjang. Okay? Jangan kita tengok 4 markah tapi kita punya jawapan berjela-jela. So maksud dia mungkin ada yang tidak kena. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, peruntukan markah di ujung itu juga adalah tujuannya adalah untuk kita guide masa kita. Maksudnya kalau 4 markah dalam minda kita dah set dah. 4 markah maksud dia 4 minit paling lama. Okay, biasanya soalan yang 4 markah ni kalau kita cukup bersedia, 4 markah kita masa dia diberikan 4 minit kan, kita anggap macam tu. Tapi kita boleh jawab dalam masa 2 minit. Okay? Jadi perkara satu tadi kita jawab soalan mudah. Bila soalan mudah kita yakin, maksud dia 2 minit kita dah boleh
dah boleh jawab. Jadi 2 minit extra tu nanti kita akan ambil dan kita letakkan pada mungkin soalan yang agak sukar dan sebagainya. Okay, so dalam exam ni kita kena manage semua benda dengan baik. So macam mana nak manage? Sebab tu bila anda buat soalan PKA, satu soalan set PKA tu kita dah design dengan baik. Maksud dia, satu set tu bila anda dah ready, anda buat. Anda set masa anda. Okay, anda set masa anda. Jadi kalau katakan satu set tu, buat masa dalam 2 jam. Jangan buat lebih pada masa tu. And then bila dah habis, baru kita buat refleksi. Kenapa terlebih masa? Kenapa yang ni tak boleh jawab? Dan sebagainya. Okay, masa yang diperuntukkan dalam peperiksaan adalah terhad. Okay, so ni saya highlightkan. Terhad. Okay, terhad. Oleh itu anda perlu menjawab dengan pantas, tepat dan tidak mengambil masa yang lebih panjang daripada masa yang dicadangkan. Okay, so ni pun saya dah guide anda tadi, iaitu gunakan markah di hujung soalan itu sebagai guide masa anda. So markah bersamaan dengan masa, macam tu. Nak mudah kan? Masa maksima atau masa maksimum yang dicadangkan adalah seperti berikut. Ini satu lagi guided untuk anda lah. Okay, kita tahu masa menjawabnya 2 jam dan kita ada 10 soalan. Jadi kalau soalan pendek, okay, ni jumlah soalan ni kita tak pasti kan, tapi ini guide saja guide saja. Jadi kalau soalan yang penting anda lihat ni, kalau soalan pendek 7.5 minit katalah macam tu soalan sederhana 14 minit. Okay, soalan panjang mungkin dalam less than 20 minit. Okay, tapi kalau tanya saya lebih suka anda menggunakan konsep yang pertama tadi, iaitu saya sarankan anda tengok markah, kemudian anda gunakan markah itu sebagai masa. 4 markah 4 minit, 5 markah 5 minit, 10 markah 10 minit, macam tu. Jadi kalau kita lihat markah jumlah semua sekali 100 kan. Jadi kalau kita sesuaikan dengan masa, mana 100 minit. So kalau kita betul-betul jaga masa kita, maksud di kat hujung kita ada masa ekstra lagi 20 minit. So 20 minit tu apa kita buat? Kita boleh buat satu perkara yang penting, iaitu semak semula. Okay, semak semula jawapan anda. Jangan kita terlalu percaya dengan jawapan kita. Okay? Jadi jawapan yang kita kira-kira dapat jawapan, so jawapan itu mesti disemak. Okay? Dan saya selalu pesan dengan pelajar, bila kita dapat soalan dan soalan itu berakhir dengan nombor, maksud dia kita boleh guna kalkulator kita itu sebagai alat untuk kita semak jawapan. Saya sangat percaya pensyarah anda ada maklumkan perkara ini. So jadikan attitude anda bila kita buat soalan selesai, semak jawapan. Okay? Itu penting. Apatah lagi sekarang ni anda berada pada minggu-minggu akhir kan, anda diberikan 10 set PKA, so gunakan betul-betul. Maksud dia bila anda buat, dapat jawapan, jangan percaya jawapan tu selagi tak semak. So anda boleh guna kaedah substitution, substitute balik jawapan akhir anda ke dalam mungkin dalam persamaan itu dan pelbagai lagi. Sebab saya nak beritahu anda, sebenarnya beruntung sekarang ni sebab kalkulator yang ada pada tangan anda yang boleh masuk ke dalam Dewan Peperiksaan ini adalah satu device ataupun alat yang sangat powerful sebenarnya. Tapi anda kena explore lah dia, macam anda explore handphone anda kan. Kena explore kalkulator tu, kerap guna untuk pelbagai, bukan setakat darab aplikasi yang mudah. Maksud dia terutamanya dalam bahagian sekarang ni, gunakan kalkulator anda itu sebagai alat untuk anda semak jawapan anda. Okay? Jadikan itu attitude. Bila anda buat soalan PKA ini, anda semak jawapan tu dengan kalkulator. Dan saya tahu dalam semua set PKA itu di hujung sekali tu, di page yang terakhir tu dia ada jawapan akhir kan. Tapi ingat dalam final, anda tak ada muka surat akhir tu. Tak ada jawapan akhir. So biasakan semak guna kalkulator dulu, baru semak dekat page yang terakhir tu, jawapan akhir. Okay? Itu penting. Dan penting juga sekarang ni anda kena develop anda punya belief, okay? Keyakinan anda dalam menjawab soalan. Alright. Okay, yang ketiga, baca arahan soalan dengan teliti dan jawab soalan mengikut arahan. Okay, kita pergi pada perkara 3. Okay, baca arahan soalan dengan teliti. Okay, saya akan baca ni 2 kali ke 3 kali, tak apa. Sebab memang kalau kita belajar ni, tak boleh sekali tak cukup. Kita kena baca sekurang-kurangnya 2 kali. Lagi-lagi statement penting macam ni kan. Okay, dan jawab soalan mengikut arahan. Ini nampak macam mudah, tapi kadang-kadang apa yang berlaku bila anda dalam
peperezaan, anda sebenarnya banyak tak ikut arahan, tak ikut arahan soalan. Okey, sebelum menjawab suatu soalan, baca dan faham arahan soalan dengan teliti. Okey, jawab mengikut arahan soalan. Jika tidak, apa yang berlaku? Kesannya kemungkinan anda kehilangan semua markah yang diperuntukkan. Ini yang perkara yang kita memang nak elakkan. Okey, perkara yang kita nak elakkan. Sorry ya. Okey, sekarang saya sebenarnya untuk bahagian sekarang ni saya lebih nak menyatakan tentang perkara-perkara penting. Dari segi penyelesaian soalan ni, saya sangat percayalah pensyarah anda dah secara detail memberi tips, memberi panduan bagi anda. Okay? So mungkin ada bahagian soalan yang saya boleh share untuk saya buat daripada penyelesaian langkah demi langkah saya akan buat. Tapi saya lebih nak fokuskan tentang apa yang perlu anda fikirkan, apa yang perlu anda ada. Okey? Apa perkara-perkara penting. Macam nombor 3 ni, kita nak memastikan bahawa bila kita menjawab soalan tu mesti baca dengan teliti dan baca soalan mengikut arahan. Okey. Dan satu lagi perkara penting apabila kita menjawab soalan, ingat soalan final ni dia soalan dah dipilih tau. Soalan yang telah dipilih. Maksud dia dalam banyak-banyak soalan, mungkin beribu-ribu soalan kan. Soalan yang masuk dalam final ni dah dipilih. Bila dipilih, soalan itu antara soalan yang terbaik. Dan soalan yang terbaik ni, apa dia punya kriteria dia, ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia, dalam soalan ada jawapan. Anda kena percaya cakap saya punya statement ni. Dalam soalan ada jawapan. Kena fikir macam tu. Bila buat soalan selalu berfikiran positif. Maksud dia, dalam satu-satu soalan tu, dia mesti memberikan panduan yang jelas. Okay? Itu kategori soalan yang baik. Kalau dia punya maklumat tak jelas, itu soalan tak baik, dia tak boleh masuk final. Okay? Jadi percayalah dalam satu-satu soalan tu dia mesti beri maklumat yang jelas. Alright? Okay, so dalam bahagian ni saya dah sediakanlah. Contoh macam soalan nombor 3 ni saya petik daripada PKA 10 section B nombor 1 B1. Nanti anda boleh rujuk dalam anda punya soalan-soalan PKA anda. Okay. Okey, so kalau tak ada soalan tu nanti dapatkan daripada pensyarah anda lah ya. Okey. Okey, yang pertama kita lihat ini daripada soalan 1B. Okay, if 1 plus set 3i over 1 minus I equal to P plus QI, where P and Q are real numbers, okay, find the values of P and Q. Okay. Jadi apa yang kita ada sekarang ni adalah dipanggil complex number equation lah, persamaan nombor kompleks. Okay, bila kita menjawab soalan, macam soalan matematik ni biasanya soalan dia sangat ringkas. Macam ni kan, ringkas je soalan dia. Jadi dia menggunakan perkataan find, cari nilai P dan juga nilai Q. So secara asas dia, apabila kita mencari dua unknown ni, apa yang kita buat, kita mesti ada dua persamaan. Okay, basically tentang kompleks ni, kalau kita ada complex equation, apa kita buat, kita akan compare. So itu dia punya keyword. Ingat dalam satu-satu soalan, dalam satu-satu bahagian, selalu gunakan keyword ni untuk kita recall balik apa yang kita belajar dengan pensyarah kita, apa yang kita belajar daripada buku, discussion dan sebagainya. So kalau kita ada complex equation, apa kita buat? Untuk binakan persamaan, kita akan compare. Sebab kita tahu dalam topik 1 ni, number system, soalan yang sangat popular adalah bahagian complex numbers. Okay. So bila kita ada complex number seperti ini, apa kita buat? Kita akan compare lah. Okay, jadi kalau kita tuliskan kat sini, kita ada 1 plus. Okay, yang ini bahagian ni kadang-kadang memang soalan dia akan gemar tulis macam ni. Tapi dalam penulisan biasa kita akan buat set 3i macam tu kan. Kita akan susun macam tu. Okay, equal to plus P plus QI. Okay. Jadi satu lagi perkara penting apabila kita menjawab soalan, kadang-kadang soalan cara dia tulis tu dalam keadaan yang tidak biasa kita jumpa. Jadi apa yang kita buat, kita kena rewrite. Tulis semula dalam bentuk yang selalu kita guna apabila kita nak menyelesaikan soalan. Okey. So dalam bahagian complex numbers ni adalah sangat penting untuk kita menulis. Contohnya macam sekarang kita ada left hand side dengan right hand side. So menulis yang sebelah kiri tu mestilah real dengan imaginary, yang sebelah kanan tu real dengan imaginary.
Okey, contohnya macam soalan ni kan, dia sengaja sebenarnya menulis dalam bentuk ni, tapi kalau yang lebih baik kita rewrite balik. Jangan tulis P plus QI, okey. Biasanya kita nak compare tu yang kita nak cari di sebelah kiri kan. Tulis macam tu. So 1 plus cert 3i over 1 minus i. Dan satu lagi perkara penting dalam menyelesaikan nombor kompleks, always tulis kita punya complex numbers ni dalam bentuk real dengan imaginary. Okay? Jadi kalau kita tengok yang sebelah kiri tu, sebelah kiri persamaan on the left hand side, memang dalam bentuk real dan juga imaginary. Jadi sekarang yang sebelah kanan tu kita kena jadikan dia real dan juga imaginary. Jadi kita tahu yang ini kita akan perhatikan dia punya denominator. Okay? Jadi apa kita buat nanti, yang ini kita akan darab dengan conjugate. Okay? So 1 plus i dengan 1 plus i. Okay? So kena buat macam tu lah. Alright. Okay, seterusnya kita akan expand dan kita akan compare real dengan real, imaginary dengan imaginary. Okay, so satu lagi perkara penting bila kita dah berada pada minggu-minggu akhir ni, maksud dia kita jumpa soalan dia, kita mesti ada dua perkara penting. Selalu saya pesan. Yang pertama mesti ada idea yang jelas. Contoh macam sekarang ni kan, ni kita panggil idea yang jelas lah. Maksud dia kita tahu kalau bentuk macam ni mesti darab dengan conjugate. Conjugate dia kalau dia 1 minus i, dia jadi 1 plus i. Okay. Dan yang berubah itu hanya pada bahagian imaginary. Okay, itu penting. Kemudian apa kita buat? Satu tadi idea yang jelas. Nombor dua, mesti kita ada strategi yang jelas. Okay, ingat dua perkara je. Satu, idea yang jelas. Biasa dalam maths ni mudah. First dengan second step tu kita tahu nak buat apa. Itu maksud idea yang jelas. Okay, kemudian third step tu mungkin second dengan third step tu itu kita mesti ada strategi. So kelebihan strategi yang jelas ni adalah kita boleh jawab dengan baik, jawab dengan lancar, kita boleh jimat masa dan sebagainya. Alright. So yang ni nanti anda expand lah. Darabkan yang numerator, yang bahagian atas ni darab, each element ni darabkan. Each element of the first part, you must multiply with the each element of the second part. Okay, begitu juga dengan yang denominator. So anda darabkan. Okay, so yang ni pun sama juga, anda darabkan macam tu. Okay. Okay, so saya rasa yang bahagian ni tak ada masalah. So nanti kalau anda selesaikan ni, anda akan dapat bentuk yang real kat sini, dan satu lagi adalah bentuk yang imaginary. So you must write in that form. Okay. And then apa kita buat? Kita boleh compare. Okay, anda boleh compare. So yang real tu, so kita ada P sama dengan berapa. Kemudian yang imaginary, kita ada Q sama dengan berapa. Alright. Okay. So jadi kalau kita lihat, tadi kalau kita recap balik, satu tengok markah. So markah kita 4 markah. Maksud dia soalan ni kita boleh jawab dalam masa 2 minit kalau kita cukup bersedia, dan paling lama 4 minit. Jangan lebih daripada itu. Alright. Okay. Soalan ni dia ada bahagian pertama. Tak ambil lagi dia ada bahagian kedua. Hence. Okay, hence. Ingat perkataan hence ni penting. Dalam mana-mana soalan yang ada perkataan hence, maksud dia kita mesti gunakan apa yang kita ada sebelum tu. Okay, tak boleh guna perkara lain. Tak boleh guna maklumat lain. Jadi kalau dalam soalan ni, maklumat yang pertama tadi kita ada ni lah, nilai P dan juga nilai Q. So kita gunakan maklumat itu, dan seterusnya kita boleh selesaikan dengan baik. Okay. Jadi yang ni dah mention without using calculator. Jangan guna calculator lah kan. Kalau calculator senang lah cerita kan. Dan markah dia ni 3 markah. Okay. Dan satu lagi perkara penting, kalau anda perhatikan kat sini, dari segi simbol. Simbol. Jadi kat sini dia ada bentuk apa tu, pagar tu kan. So pagar ni, bentuk pagar ni, dia banyak kita jumpa dekat banyak tempat, dan dia mengikut topik. Okay. So kalau dalam topik complex numbers ni, ni adalah modulus. Okay. Modulus. So dalam modulus ni kita ada formula. Jadi mesti gunakan formula yang betul. Alright. Jadi kalau kita letkan kan, katakanlah Z tadi adalah P plus QI, macam tu. Alright. Jadi kita boleh nyatakanlah secara jelas P tu apa, Q tu apa. Jadi bila kita nak mencari modulus Z, jadi kita akan guna formula dia lah.
So P yang kita ada tu kita akan kuasa 2 kan, tambah yang ni Q kuasa 2. Macam tu. So we just substitute nilai bagi P dan juga nilai bagi Q dalam formula ni. Okay. And then kita selesaikan lah. Okay, selesaikan. Dan nantinya anda akan dapat dia punya bentuk akhir itu seperti yang diminta oleh soalan. Okay. So jawapan akhir itu nanti dapat nilai 1 lah. Okay, macam tu. Okay, boleh. Alright Okay, saya sebenarnya sengaja nak tulis dalam bentuk ni supaya sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah draft. Draft maksud dia anda ada idea yang jelas. Bila kita menjawab soalan ni kita mesti ada idea yang jelas. Sebab saya sangat percaya bila anda masuk final, anda sebenarnya dah pernah jumpa soalan tu. Okay, kalau bukan 100%, memang 100% tak mungkin lah kan. Mungkin 50% daripada soalan ni anda pernah jumpa, dah buat banyak kali pun kan. Mungkin 20%, 30% macam tu. Kalau kita dah pernah jumpa soalan macam ni, kita dah pernah buat, 20% tu dah cukup baik dah sebenarnya untuk kita mula menjawab dengan baik. Alright. So yang penting anda ada idea yang jelas, yang kedua ada strategi yang jelas. Okay, kita teruskan ya. Okay, yang seterusnya jawab berpandukan markah yang diperuntukkan. Okay, jawab berpandukan markah yang diperuntukkan. Ini yang saya telah beritahu di awal tadi. Okay, markah yang diperuntukkan di akhir soalan memberi gambaran sebanyak mana jawapan yang perlu anda berikan. Okay, maksud dia kalau macam soalan ini saya petik daripada PKA 10 juga. Section B nombor 2B. Okay, ini nombor 2. Ini adalah kita punya markah untuk soalan ini. Alright. 6 markah. Jadi maksud dia markah yang diperuntukkan di akhir soalan memberi gambaran sebanyak mana jawapan yang perlu diberikan. Jadi jangan kita gunakan mungkin kaedah yang menyebabkan kita menggunakan masa yang lama. Kalau 6 markah tadi saya kata 6 minit kan. Jadi jangan kita gunakan kaedah yang menyebabkan masa jadi panjang. Alright. So kena ada idea yang jelas, kena ada strategi yang jelas. Okey, yang ni saya nak share, nak kongsikan macam mana kalau katakan soalan ini berada dalam set final anda kan. Ini soalan ni daripada topik 2 pada bahagian absolute value. Okey, so untuk soalan macam ni sebenarnya kita ada 2 kaedah sekurang-kurangnya. Ada 2 kaedah sekurang-kurangnya untuk kita menjawab. Yang pertama kita boleh guna kaedah definition. Okey, boleh guna kaedah definition. Maksud dia kat sini kita ada tanda greater. Jadi kalau greater, kalau guna definition absolute value tu maknanya hubungan dia or. Ingat itu penting hubungan or. Okey. Jelas? Satu kaedah yang pertama guna definition. Okey, kaedah yang kedua, kalau kita jumpa soalan absolute value macam ni, kita mungkin boleh selesaikan menggunakan kaedah square both side. Okay, ini maksud saya. Bila kita jumpa soalan, kita mesti ada idea yang jelas. So cara saya bercakap tadi menunjukkan bahawa saya ada idea yang jelas. So anda copy kata-kata saya itu, anda letakkan pada diri anda. So nanti setiap soalan anda kena nampak macam tu. Ingat 2 perkara penting je. Saya akan ulang-ulang ni sampai habis nanti. Okay, mesti ada yang jelas, mesti ada strategi yang jelas. Macam mana anda dapat 2 perkara ni? Jawapannya senang saja. Anda kena tengok nota, tengok apa yang pensyarah anda beritahu. Anda tengok apa yang saya dah tekankan dalam webinar ni. Anda gunakan dia. Anda aplikasikan dia. Anda praktikkan dia. Alright? Okey, jadi untuk soalan macam ni, saya lebih sarankan anda menyelesaikan menggunakan kaedah square both side. Okey, tapi kita kena ingat ini kena, kalau pergi pada strategi ni, kita kena hati-hatilah. Contohnya, kenapa soalan ni kita boleh rewrite, tulis semula dan kita boleh selesaikan menggunakan kaedah square both side. Okey, kita tulis soalan dulu. Okey, negative 2 plus x over 3x plus 1 macam ni. Okey, greater equal 1 over 4. Okey. So saya nak selesai guna kaedah yang kedua, iaitu kita nak selesaikan guna kaedah square both side. So kenapa kita boleh gunakan kaedah square both side? Sebab sekarang ni pada bahagian denominator yang saya highlightkan kuning ni,
dia adalah karakter dia sentiasa positif. Itu reason yang penting. Sebab bila dia saja tanda absolute value, maksud dia sentiasa positif. Jadi kalau kita cross, dia tak mengubah apa-apa. Okey, itu penting. Okey, itu penting. Jadi secara mudah dia sebagai panduan bagi anda, kalau yang bawah ni ada absolute value, then kita boleh cross. Kalau tak ada, jangan buat. Kalau anda tak ada absolute value, anda cross, itu nanti jadi masalah besar. Okay, so itu kena note siap-siap. Okay, dekat sini, tengok anda tengok soalan ni dia sengaja nak uji anda kan, nama pun soalan ni kan. Okay, anda tengok yang atas tu. Sorry. Okay, yang atas ni, yang saya warnakan biru ni kan. Tengok cara tulis negative 2 plus x. Jadi anda kena rewrite dah semula jadi bentuk yang mudah nanti bila kita nak teruskan kan. Jadikan x minus 2 dia sama kan, macam tu. Okey, lagi seterusnya. So yang bawah tu kita ada absolute value 3x plus 1. Jadi yang ni kita boleh tulis dekat sini 3x plus 1. Okey, macam ni. Okey, kemudian yang 4 ni 1 over 4 ni pun kita boleh tulis lah. So yang ni kita boleh darab ke sana sebab 4 itu juga sentiasa positif kan. So 4 kat sini, so ini 1 ni. Okay, so we can rewrite. Boleh tulis semula. Okay, rewrite, tulis semula. Okay, satu lagi perkara penting adalah sebab kita telah menulis semula dalam bentuk yang baru, jadi kita kena buat catatan. Okay, provided apa dia? Iaitu nilai x kita ini tidak boleh sama dengan berapa? Tak boleh sama dengan negatif 1/3. Mesti kita catat itu pada bahagian yang sekarang kita tulis ni. Okay. Dan satu lagi perkara penting, apabila kita dah catat macam ni, statement ini mestilah kita tulis nanti pada jawapan akhir kita. Okay. Mesti buat macam tu. Sebab apa yang kita tulis di bahagian ini, itu adalah statement untuk final answer kita. So whatever jawapan akhir yang kita dapat, mesti kita provided that x cannot equal to negative 1/3. Okay, jelas? Okay, apabila kita dah tuliskan dalam bentuk macam ni, so next step apa yang kita buat? Kita boleh letakkan kaedah square both side tadi. Okay, so apa kita buat? Kita tulis semula. Okay, tulis semula dulu, salin balik. Okay, lepas tu sekarang ni kita boleh buat square both side. Kuasa 2 sebelah kiri, kuasa 2 sebelah kanan. Alright. Okay. So yang ni ingat 4 itu juga adalah kuasa 2, so it's a 16. Jadi kat sini x minus 2 maksud dia ada dua sebutan, x minus 2, x minus 2 macam tu. Alright. So yang ni kita ada 3x plus 1, 3x plus 1. Alright, boleh? So nampak tak? Inilah kelebihan kaedah ini, kaedah square both side ni. Apa kelebihan dia? Pada baris yang saya tandakan arrow sekarang ni, kalau anda perhatikan, ada tak tanda absolute value? Jawapannya tak ada. Maksud dia, bila kita dah menulis pada bahagian ni, maksud dia kita langsung tak terlibat dengan apa-apa definition yang melibatkan absolute value. Okay? Maksud dia, bila bahagian ini dan juga seterusnya, apa kita buat? Kita selesaikan seperti biasa. Okay, so nanti anda expand, anda expand kiri dan juga kanan tu. Kemudian nanti anda tuliskan, make sure yang sebelah kanan ni kosong. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita expand dapat kuadratik. Okay, so nanti saya ingat kita akan dapat kuadratik macam tu. Alright, so next step apa dia? Bila kita dah factorize, ingat ni, bentuk yang kita nak sebelum kita test dia adalah bentuk factorize. So nanti kita test. So next nanti bila kita dah factorize, kita akan test. So test ni, mana kita nak tengok ujian tanda dia kan. So kita nak test ni ada beberapa cara lah. Tapi saya sarankan anda guna kaedah number line. Okay, guna kaedah number line. So nanti bila kita test, kita akan nyatakan dia always positif. Okay, always positif. Okay, so nanti anda draw number line, susunkan number line tu dengan baik dan sebagainya. Lepas tu dapatkan dia punya final answer dia. Alright. Okay, boleh So nanti apa saja jawapan akhir kita, okay, apa saja jawapan akhir kita nanti, make sure anda letakkan x cannot equal to negative 1/3 as your final answer.
Alright. Okay, so nanti saya nak anda buat soalan ni, kemudian check apa yang saya cakap tadi. Okay, ambil perhatian dan nanti anda boleh compare jawapan tu dengan sebab semua set nanti anda diberikan jawapan akhir kan. So anda boleh check jawapan anda dengan jawapan akhir yang diberikan. Alright, boleh? Okay. Jadi untuk soalan bahagian ni saya memang recommend anda lah. Saya sarankan anda guna kaedah ni. Okay. Tapi bagi siapa-siapa yang dah selesa guna kaedah definition, tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Sebab soalan ni dia tak spesifik. Dia tak minta anda guna definition ataupun guna kaedah square both side. Kecuali kalau dalam soalan tu dia mention, dia maklumkan kena guna kaedah apa, jadi kita kena ikut. Okay, satu lagi perkara penting kalau kita lihat bahasa soalan ni, determine the solution set. Ni dalam calon selalu terlupa ni bila dia menjawab jawapan akhir tu, jawapan yang dekat sini kan, dia letak ikut suka hati dia. Tak boleh sebab kita kena jawab ikut apa yang soalan minta. Okay, so anda kena letakkan jawapan itu dalam bentuk solution set. Okay, so maksudnya janganlah letak jawapan akhir itu dalam bentuk interval pula. So maknanya itu tak menjawab soalan lah. Jadi anda dah rugi dah satu markah kat ujung tu. Dah lah nak markah kan. Lepas tu hujung tu dah betul tapi tak beri dalam bentuk yang diminta. Jadi dah hilang satu markah. Jadi pemarkahan dalam PSPM ni dia tak ada setengah-setengah tau. Dia satu markah macam tu. Jadi kalau jawapan akhir tu walaupun satu benda kita salah daripada penulisan tu, satu elemen yang salah dah dianggap sebagai kosong. Okay? Sebab tu kita bila kita menjawab tu kena hati-hati dan kena semak jawapan kita tu. Okay? Jawapan kita tu kena semak. Okay, boleh Alright. So ini perkara yang saya nak tekankan lah untuk bahagian ni. Okay, jawab berpandukan markah yang diperuntukkan. Jadi kalau kita lihat balik kenapa guna kaedah ini, kaedah square both sides, sebab kaedah ni lebih cepat lah berbanding dengan kaedah definition. So kalau definition tu dari segi penulisan tu pun dah panjang. Okay, dah panjang. Lepas tu kita punya jalan kerja pun panjang. Okay? Tapi kalau siapa yang dah selesa dengan kaedah definition boleh, cuma anda punya penulisan tu kena hati-hatilah. Okay? Dan kena cepat lah, jangan lambat. Nanti 6 markah tu 6 minit kita dah pakai lebih masa. Okay? Tapi kalau kita compare daripada contohlah anda dah biasa guna kaedah definition, lepas tu tiba-tiba masa final pula tiba-tiba lah nak guna kaedah ni. Jadi nanti jadi tak yakin kan. So tak naklah macam tu. Sebab tu sekarang ni inilah peluang anda. Masa yang ada ni, masa emas kan, golden time ni, anda kena biasakan diri anda. Kena practice. Kena practice and practice. Buat dan buat supaya anda jadi lebih selesa. Okey, kita teruskan dengan perkara 5. Okey, tips dia, tulis langkah kerja dengan jelas. Okey, ingat tulis langkah kerja dengan jelas. Kenapa nak tulis langkah kerja dengan jelas? Ada dua. Satu untuk anda. Okay, ini juga perkara yang penting. Dalam final ini perkara yang penting. Sebab tu sekarang ni apabila anda menjawab soalan PKA ni, anda kena praktis cara anda menulis. Okay? Praktis cara anda menulis. So macam nak praktis, saya sangat percaya secara anda bila dalam kelas, bila dia mengajar kan, dia mengajar macam saya jugalah. Bila dia mengajar, dia akan tekankan dua perkara penting. Okay, satu, dia akan sampaikan kefahaman. Okay, satu, dia nak sampaikan kefahaman. Dua, dia akan menyampaikan proses. Maksud dia, cara penulisan dia sangat teliti dan bersebab. Okay, cara penulisan dia sangat teliti dan juga bersebab. Bersebab tu maksud dia apa? Dia menulis itu, satu untuk anda faham, yang kedua untuk final anda. So anda ikutlah cara pensyarah anda menulis. Itulah maksud langkah kerja dengan jelas. Pada saya lah, itu guided dia. Itu guide dia. Jadi bila anda menjawab soalan, ikut cara pensyarah anda tulis bila dia menjawab soalan. Alright? Okay, jangan kita skip. Skip bahagian-bahagian penting. Tak apa, kadang-kadang kita menulis tu agak panjang, tapi dia jelas satu persatu. The process tu. Okay, the process tu mesti jelas. Okay, semua langkah kerja untuk memperoleh jawapan perlu ditunjuk dan ditulis dengan jelas. Sebab apa? Sebab dalam exam nanti,
Cara asas dia akan lihat method. Okay, dia akan lihat method. Okay, markah method. Dan kedua dia nak lihat markah answer, markah jawapan. Okay, sebab tu dalam penandaan dalam exam dia menggunakan sekatan K1. Okay, K1 tu maknanya kaedah. Maknanya kalau kaedah kita betul, kita akan di reward dengan markah. Walaupun nilai yang kita tulis itu salah, sebab pemeriksa melihat kepada kaedah anda. Okay, itu beza. Tapi kalau markah jawapan ni, biasa dalam bahasa kita letak J1, itu markah jawapan. Jawapan ni mana G2, dia tak boleh salah walaupun satu. Okay, dan untuk pengetahuan anda juga, dalam satu-satu soalan, markah kaedah ni lebih banyak berbanding dengan markah jawapan. Okay, contoh soalan yang 6 markah ni kan, soalan 6 markah ni, dia punya markah kaedah dia 4 markah. Markah jawapannya 2 je. Jadi mana satu yang anda nak kena fokus? Kita kena fokus dua-dua sebab kita nak dapatkan full mark kan. Tapi dalam pelaksanaan, kalau kaedah kita betul, jawapan kita betul. Cuma kecuaian kita menyebabkan jawapan kita salah. Okay, jelas sebab tu langkah kerja ni sebenarnya satu elemen yang penting, satu elemen prosedur. Okay, prosedur. Itu langkah kerja, satu perkara yang penting. Jangan beri jawapan akhir sahaja. Ni memanglah, janganlah beri jawapan akhir saja kan. Kalau jawapan akhir saja, kalau nak markah ni tiba anda hebat sangat boleh pakai kalkulator dapat jawapan akhir, terletak jawapan akhir je. Dapat apa? Dapat kosong. Tak boleh. Sebab pemeriksa nanti yang tanda ketahanan ni pensyarah. So nanti dia pun nak tengok anda punya jalan kerja. Dia memang mata dia macam eagle, macam elang kan. Dia tahu je. Walaupun kadang-kadang anda buat tu salah kan, tapi dia tahu anda guna apa. Kadang anda tulis pun dia tahu apa yang anda fikirkan. Macam tu. So kita kena tulis dengan teliti, dengan jelas, seperti yang anda bincang dalam kuliah, bincang dalam tutorial. Itu yang anda aplikasikan masa menjawab final. Jangan skip. Jangan skip. Okay, markah mungkin tak diberi kepada jawapan yang betul. Okay, ni jawapan yang betul tetapi tiada jalan kerja. Okay, so tak nak lah. Okay, mesti tulis. Okay, mesti tulis. So, inilah perkara yang anda kena praktikkan sekarang. Okay, contohnya question number 3 ni. Kita ada, ini adalah topik berapa? Topik function and graph. Topik 5 Okay, FOG X 4/9x minus 2. Okay, n of x equal to 5x plus 4. Determine gx and state the domain of gx. Okay, so anda diberikan FOG dan juga ini composite function dia dan juga function fx dia 5x plus 4. Determine the gx and state the domain of gx. Okay, jadi untuk soalan macam ni, yang pertama dari segi penulisan lah. Kalau kita nak lihat, sebab penulisan yang soalan ditulis, dia kadang-kadang ada orang dia agak keliru. Jadi anda boleh tulis semula dalam bentuk f macam ni, gx. Okay, 4/9x minus 2. Jadi yang penting bila kita tulis macam ni, maksud dia kita jelas. Maksud dia gx itu berada dalam f. Okay, gx yang berada dalam f. Dan nanti apa yang nak cari, kita nak cari gx. Okay, jadi soalan seperti ini juga saya sangat percayalah pensyarah anda pernah discuss soalan ini dengan anda. Okay, so kita ada dua bentuk kan. Satu nak mencari fungsi yang di dalam. Ini mencari fungsi yang di dalam lah, sebab gx tu kat dalam kan. Satu lagi soalan, mungkin soalan lain, kita nak cari fungsi yang di luar. Mungkin diberikan fgx, okay, kita nak cari f pula. Okay, so dia ada dua bentuk saja. Sama ada nak cari fungsi yang di dalam ataupun cari fungsi yang di luar. Alright, and state the domain of gx. Alright, jadi panduan dia, kalau kita nak cari domain bagi gx ni, biasanya elemen yang perlu kita perhatikan, satu, bentuk function itu sendirilah. So nanti gx kita tu bentuk apa. Okay, kalau dia bentuk linear, kita tahu linear macam cari domain. Kalau dia bentuk kuadratik, macam mana. Kalau dia bentuk mungkin exponential, tengok kalau exponential apa elemen yang kita kena perhatikan. Kalau dia log, elemen apa nak kita perhatikan dan tentukan domain, macam tu. Alright. Okay, so contoh macam soalan nombor 3 ni,
memang dia melibatkan kepada langkah kerja yang jelas. Jadi masa anda nak nyatakan tu kena nyatakan dengan jelas lah dari segi dia punya penyelesaian. Alright. Okey. Yang seterusnya kita lihat perkara 6, memberi jawapan dalam bentuk yang paling ringkas. Memberi jawapan dalam bentuk yang paling ringkas. Apa maksud dia? Ini adalah petikan ayat daripada muka depan soalan. Biasa muka depan soalan tu dia ada mention perkara ni. Numerical answer may be given in the form of pi, e, surd, fraction or up to 3 significant figures where appropriate unless state otherwise in the question. Jadi contohnya soalan nombor 2 ni kan. Find ni daripada set PKA 10 juga, set section B nombor 2A. Find the value of x which satisfy the equation. Jadi sekarang ni apa yang kita ada kat sini, kita ada bentuk apa tu? Bentuk indices equation. Persamaan bentuk indeks. Persamaan bentuk indeks. So kita ada 3 to the power of 2x minus 8 equal to 7, 3 to the power of x minus 1. Macam ni. Soalan ni juga saya sangat percayalah. Anda juga bukan kali pertama buat kan? Dah banyak kali buat. Cuma bila menyelesaikan persamaan bentuk indeks ni, kita kena hati-hati. Hati-hati dari segi kita punya penyelesaian, langkah kerja yang kita buat. Satu lagi perkara yang kita kena perhatikan masa kita membaca soalan ni, kalau anda perhatikan kat bawah ni kan, give your answer correct to 4 significant figures. Sebab tu dalam bahasa soalan kita kena nampak, ingat tak tadi saya kata selalu berfikiran positif dengan soalan. Maksud dia soalan always memberikan tips untuk anda. Jadi maksud dia nanti kalau kita lihat soalan, katalah kita belum buat macam sekarang kan, tak buat lagi kan, apa makna ni? Give your answer correct to 4 significant figures. Jadi kita mungkin boleh buat andaian awal lah. Sebab tu maksud idea yang jelas tadi tu antaranya adalah kita boleh rasa yang mungkin soalan ini nanti kita tahu kita akan letkan dia kan, sebab kita nak mudahkan. Sebab kita tahu dalam persamaan bentuk indeks ni secepat mungkin kita nak mudahkan. Maksud mudahkan tu kita tak nak ada bentuk indeks. So kita akan let y sama dengan apa macam tu. Kemudian bila kita dapat jawapan akhir tu, kalau dia kuadratik biasanya kita boleh factorize. Tapi mungkin soalan ni tak boleh factorize. Sebab tu jawapan akhir tu dia kata for significant figure. Mungkin lah. Tapi masa on the way masa kita buat tu kita boleh tahulah. Tu maksud dia kita daripada awal tu kita dah nampak dah. Dah nampak dah. So mungkin bahagian ni kita boleh selesaikan sikit bagi guide bagi anda. So biasanya soalan indices ni apa yang kita boleh buat, kita ceraikan dia ataupun kita rewrite. Saya selalu guna perkataan ni rewrite. Sebab rewrite ni akan membantu kita dalam menyelesaikan soalan. Contohnya bentuk ni 3 to the power of 2x, kita boleh tulis menjadi 3x squared macam ni. Kemudian yang right hand side tu kita boleh tulis di sebelah kiri. 7, and then kita boleh tulis sebagai 3 to the power of x. Ini darab macam ni. Kemudian darab dengan 3 to the power of negative 1 minus 8 equal to 0. Dan kita tahu dalam menyelesaikan persamaan, ingatlah sebelah kanan tu mesti kosong. So ini maksud dia bila kita dapat soalan bentuk indices, apa yang kita buat secepat mungkin kita nak simplify dia. Kita nak simplify. So cara nak simplify, kita letkan dia y equal to 3 to the power of x. Jadi kat sini kalau kita perhatikan, so 3 to the power of x ni kita boleh gantikan dengan y, ini kita boleh gantikan dengan y. Yang 3 to the power negative 1 tu kita boleh tulis dalam bentuk fraction dia. So ini kita ada y squared minus 7 over 3 y minus 8 equal to 0. Nampak tak? Inilah dipanggil strategi yang jelas. Maksud dia kita try reduce masalah tu daripada bentuk indices equation menjadi bentuk simplify dia menjadi bentuk kuadratik. Saya nak beritahu anda mana-mana soalan dia bentuk indices ke, dia bentuk log ke, log equation ke ataupun surd equation ke,
secepat mungkin kita nak mudahkan dia. Maksud dia kita nak tukarkan dia menjadi bentuk kuadratik ataupun linear. Biasanya kita akan buat macam tu. Sebab itu kuadratik ni maksud dia mesti boleh selesai. Sama ada kita boleh factorize, kita factorize. Kalau tak boleh, guna formula. Itu maksud dia. Okey. Jadi yang ni kalau kita nak tulis semula, kita akan tulis sebagai 3y squared minus 7y minus, so 3 tu dengan 8 lah. So kita akan ada negative 24 equal to 0. Okay, saya tulis kat sebelah ni supaya anda nampak dengan jelas lah. Okay, next apa kita buat? Ini anda boleh guna calculator lah. Masukkan dalam bahagian equation tu, tengok sama ada boleh faktor ataupun tidak. Kalau boleh faktor, kita faktorkan. Kalau tak boleh faktor, guna formula. So yang ni sebenarnya tak boleh faktor. So anda kena guna formula. So bila formula, maksud dia jawapan akhir kita nanti, kita akan letakkan dalam bentuk decimal. Okay, bentuk decimal. So nanti kita akan dapat nilai y sama dengan berapa, y sama dengan berapa. Sebab ni kuadratik kan, so ada dua nilai. Kemudian jangan lupa, kita bukan nak cari y, kita nak cari apa? Kita nak cari x. So y ni ganti semula, sebab kita tahu y itu adalah 3 to the power of x. Okay, so 3 to the power of x equal nilai yang kita ada tu. Nanti anda selesaikan x tu berapa. Okay, so mungkin kena guna log lah ataupun ln untuk dapatkan jawapan. Yang sebelah ni pun sama juga. Okay, nanti dapatkan x berapa. Okay, tolong jangan berhenti dekat y lah. Sebab ramai calon juga bila menjawab soalan bahagian equation ni, dia dapat y dia dah berhenti dah. Tak selesai lah, rugilah jawapan akhir tu kan. Sebab markah dia 5. Jadi kalau tak selesaikan sampai dapat x, kita dah rugi dah markah akhir tu. Alright? Okay, kita teruskan Okay, masa berjalan 11 kalau ikut masa masa lagi berapa minit lagi lebih kurang dalam 40 minit macam tu Okay, teruskan. Okay. Alright, tip yang seterusnya ini adalah tentang function and graph. So saya petik bahagian ni sebab dalam bahagian saya ni saya ada bincangkan berkaitan dengan topik 5 function and graph. So soalan function and graph ni, contoh ni adalah soalan petikan daripada PKA 10 section B nombor 4 Okay, given that fx equal to ln x, okay, so kita diberikan fx ln x minus 3 dan gx adalah 4x plus 9. Okay, find f inverse. State its domain and range. Alright. B, show the relationship between the graph of f and f inverse on the diagram. Maksud dia nak suruh kita show dalam satu Cartesian punya graph x, y axis tu. Okay, kemudian C, find the composite function g of f inverse and sketch the graph of y. Alright. Okay, jadi kalau kita perhatikan bahagian B tu kena lakar graf. Okay, C juga lakar graf. Alright. Soalan ni minat betul dengan graf. Okay, tak apa. Okay, apa yang saya nak sampaikan tentang topik yang function and graph ni, contohnya kalau kita jumpa soalan macam ni kan, kita kena lihat apakah kelebihan function and graph. Function ni dipanggil multiple representation. Maksud dia, kita boleh tulis function tu y sama dengan apa-apa. Dan bila kita lukis graf, sebenarnya graf itu adalah function yang kita tulis tadi. Dan function itu adalah graf apa yang kita lukis. Maksud dia macam ni. Contohnya macam bahagian A. Bahagian A ni, find the f inverse. Okay, so yang ni kita kira lah. Okay, so kalau f tu ada, dia suruh cari f inverse. Ingat tak tadi saya beritahu dalam soalan, dia mesti berikan panduan. Ini soalan yang baik hati lah. Saya panggil dia soalan baik hati. Semua soalan final, soalan yang baik hati. Cuma kita kena tahu kebaikan dekat mana. Jadi nanti kita let y sama dengan ln x minus 3 daripada y subject. Kita jadikan x subject dan kita bercari f inverse, betul? Okay, next dia nak kita dapatkan domain dan juga range. Okay, so macam mana kita nak jawab bahagian yang kedua ni? Sebenarnya soalan bahagian kedua ni, masa kita jawab soalan kan, kita boleh letak pada kertas jawapan kita A, B, C ikut susunan, betul tak? Okay, tapi untuk jawab bahagian yang A, yang bahagian yang ni, domain and range ni, sebenarnya kita boleh dapat maklumat itu dengan baik daripada soalan bahagian B. Itu maksud dia. Sebab bahagian B ni, dia suruh lakar graf F dan juga F inverse. Dan bahagian B ni pula, kenapa dia tanya yang bahagian B ni? Sebab bahagian A tu dia tanya F inverse. Sebab saya percaya sebenarnya nanti bila anda
selesaikan F inverse ni, anda akan dapat nilai dia adalah GX ni. Ke bukan? Okey, kita tengok bukan kot. So apa-apa kena kira dulu lah. Okey. Tapi maksud dia yang fx ni diberikan bentuk ln x minus 3. Kemudian untuk f inverse ni nanti bila kita dapat dia suruh kita sketch. Okey, so untuk yang bahagian B ni dia bila kita nak lukis pada diagram yang sama, kita kena ada konsep apa? Konsep reflect. Okey, sebagai tahu graf f dan juga f inverse bila kita nak lakar pada paksi yang sama, kita akan guna kaedah reflect. Okey, pantulkan pada garis y sama dengan x. Right? Okey, yang ni mungkin saya boleh terus pada saya cari. Saya nak highlightkan perkara penting Alright, yang ni. Nombor 4 kan, sorry. Nombor 4. Okey. Okey, so ini dia punya penyelesaian penuh lah. Okey, penyelesaian penuh. Okay, yang pertama kita ada fx kita ln x minus 3 tadi. Okay, jadi kita boleh tulis macam ni lah. Y adalah fx dan kita tahu f inverse of y equal to x. Maka kita boleh tulis y sama dengan ln x minus 3. Okay, so kita nak hilangkan ln sebelah kanan tu, kita jadikan e to the power of y. Alright. Jadi kita susun lah, jadikan x sebagai subjek. Okay, so bila x sebagai subjek, kita ada e to the power of y plus 3. So dia punya f inverse tu adalah ex plus 3. Okay, yang ini. Alright, so dah selesai lah bahagian pertama tu, cari f inverse. Okay, ini maksud saya. Yang bahagian yang seterusnya ni, macam mana kita nak mention dia punya domain dan juga range tadi tu. Jadi anda boleh jawab bahagian B dulu. Okay, jawab bahagian B. So ini yang maksud saya tadi. So jadi kalau anda perhatikan, so nak lakar graf F ni kelas, nak lakar graf yang saya warnakan kuning ni, anda akan gunakan kaedah apa? Kaedah table. Okay, boleh guna kaedah table. So maksud dia anda boleh guna kalkulator anda yang powerful tadi tu. Dia ada arahan ataupun apps dekat situ yang berkaitan dengan table. Okay, so pergi table, masukkan equation. So anda boleh pilih lah nak ganti nilai apa. Okay, so basically ni adalah graf ln. So kita punya domain daripada x greater than 3. So anda kena pilih lah beberapa titik. Okay, tapi kita tahu konsep ataupun ciri-ciri graf ln ni dia ada vertical asymptote. Okay, jadi kalau kita lihat bahagian function tadi, kita punya fx dia sama dengan ln kan x minus 3. So domain tu letak kat sini lah. So domain dia, sebab tu domain kita nanti adalah x greater than 3. Okay, so daripada situ juga kita boleh dapatkan kita punya vertical asymptote. So ni vertical asymptote kita x equal to 3. So anda buat table lah. Okay, buat table. Table ni anda boleh buat guna calculator. Okay, saya juga percayalah pensyarah anda ada sentuh tentang perkara ni. Okay, so anda masukkan nilai x dan juga nilai y dia. So anda boleh pilih nilai dia. Okay, sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 titik lah. Okay, jadi kalau kita masuk dalam calculator tu, katalah masuk 3 kan, dia akan ada undefined sebab memang tak ada. Kemudian bila kita masuk 4, sebab bila kita masuk x to 4, dia akan jadi ln 1. Ln 1 tu y dia kosong. Okay, so itu yang dapat intercept dekat sini. Alright. Tapi kita kena pilih. Nampak tak ruangan yang saya kosongkan tu? Kita perlu cari, kena letak satu nilai. Nilai apa? Nilai 3.5. Sebab dekat 3.5 nanti kita akan dapat nilai y yang negatif. Dia mesti dapat nilai negatif. So bahagian tu mesti ada. Kalau tak nanti kita punya graf dia akan jadi incomplete. Kita akan dapat graf yang atas saja. So itu selalu berlaku lah bila calon jawab graf ln. So make sure yang point yang saya warnakan biru ni ada dalam anda punya calculator. Okay, so kalau ikut nilai ni cantik lah. Anda boleh buat letak step dalam calculator tu, letak step 0.5. Okay, so ni letak 4.5 nanti dapat point, 5.0 dapat point. So anda plotkan dia dan dapat graf yang saya warnakan kuning tu. Alright, so dah selesai lakar graf F. Kemudian nak dapat graf F inverse pula, jadi jangan guna table.
Okay, sebab soalan ni dia bermaksud anda guna kaedah ni, reflect pada garis Y sama dengan X. Okay, satu lagi perkara penting bila kita lakukan graf, kita punya scale X dan juga Y mestilah sama. 1 unit, katakan 1 unit 1. Maksudnya Y pun sama juga, 1 unit 1. Okay, macam tu. Dia jangan berbeza supaya graf kita nanti akan cantik lah macam yang kita, bukan cantik, mana betul. Okay. So apa yang kita buat, bila kita reflect pada garis Y sama dengan X, kita akan dapat graf yang saya warnakan biru ni. So kita akan pantulkan dia. Okay, pantulkan pada garis Y sama dengan X. Okay, boleh? Okay, jadi saya nak relate tadi, nak kaitkan tadi adalah berkaitan dengan domain dan juga range yang kita nak cari. Okay, sebab kita tahu domain bagi F, okay, domain bagi F ni memang kita kena cari lah, tentukan domain ni, tengok yang boleh, tengok yang tak boleh. So domain bagi F adalah range bagi F inverse, itu relation dia. Dan range bagi F adalah domain bagi F inverse. So daripada dua perkara ni kita boleh dapatkan domain bagi F inverse dengan range bagi F inverse dengan lebih tepat, dengan sangat yakin lah. Sebab apa? Satu, kita ada konsep algebrik. Okay, maksudnya kita tengok domain F, range apa. Yang kedua, kita tengok graf kita tu memberikan belief, keyakinan yang lebih lah. Sebab jelas daripada graf ni kalau anda perhatikan, kita tengok domain tu X value, kita akan nampak. So dia adalah daripada nilai apa tu? Daripada negative infinity ke infinity domain dia. Okay, kalau kita tengok graf F inverse ni, kemudian dia punya range dia daripada 3 ke infinity. Okay. Okay, satu kaedah lagi nak dapatkan domain dengan range ni, bila kita ada graf boleh letakkan pen kan. Pen kita pada graf kita. Kalau domain, letakkan pen kita tu vertical daripada kiri ke kanan macam tu kan. So dapat negative infinity ke infinity. Kalau range tu kita horizontalkan pen kita, tengok nilai pertama yang dia jumpa. Dia jumpa dekat 3 tapi tak termasuk 3. Lepas tu naik atas infinity. So itu yang dapat 3 infinity. Okay, boleh Okay. Okay, kita balik pada catatan kita ni. Okay, boleh. So saya nak mention tentang dua perkara ni lah. Tentang perkara-perkara ni. Maksud dia, nanti bila anda jumpa soalan function graph, anda boleh relate dengan perkara-perkara yang saya masukkan tadi. Okay, bila kita buat soalan function, kalau dia ada graf yang kita lukis tu sangat bermaklumat. Itu maksud dia. Sangat bermaklumat. Maksud dia bantu kita untuk kita menjawab soalan-soalan yang ditanya. Okey, untuk bahagian C saya rasa tak ada masalah. Anda cari dulu dia punya composite function. Yang ni pun sama, penulisan anda nanti. Yang ni G kan. Maksud dia F inverse tu berada dalam G. Okey, F inverse ni berada dalam G. Kemudian apa saja bentuk yang kita dapat nanti, kita lakarkan pada graf. Alright. Okey, teruskan. Okey, perkara 7. Apa dia perkara 7 ni? Memahami kata kunci. Okey, ini penting memahami kata kunci. Kata kunci dalam sesuatu soalan biasanya memberi petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Okey, so ni keyword dalam soalan. Okey, so kita lihat ni bahasa-bahasa soalan yang selalu kita jumpa. Okey, kita lihat. Yang satu ni dia kata find, calculate, determine. Biasa soalan yang menggunakan kata kunci find, calculate dengan determine ni, penyelesaian yang kita lakukan nanti, jawapan yang diperoleh melalui langkah kerja pengiraan. Langkah kerja pengiraan. Maksud dia melibatkan kiraan lah. Biasa soalan yang melibatkan kiraan ni dia kategori soalan mudah lah. Daripada rumus, daripada hukum, okay, daripada petua, properties, rules, macam tu kan, formula. Okay, kalau dia rumus, pastikan rumus tu kita tulis. Dan kedua, rumus tu betul. Itu penting. Nanti anda boleh dapatkan rumus ni, nanti mungkin pensyarah anda akan beritahu apakah rumus yang diberikan dalam final nanti, okay, sebagai rujukan anda. Tapi walaupun formula itu diberikan dalam kertas soalan, anda mesti menguasai rumus itu sebelum masuk dalam peperiksaan. Okay? Sebab masa dalam exam ni, kita ni sangat sibuk. Sampai kadang nak tengok rumus pun tak sempat. Sebab tu dalam kepala kita ni, rumus tu dah dalam kepala kita lah.
Cuma dalam exam tu tengok rumus tu tujuannya nak check balik je apa yang tulis tu betul tak dengan rumus yang diberikan. Macam tu. Bukan masa exam tu kita tengok rumus, oh ini rumus dia. Jangan macam tu. Okay? Rumus ni dah ada dalam kepala kita. Cuma dalam exam kita tengok rumus, nak check balik apa yang kita tulis tu betul tak dengan rumus tu. Itu. Okay, dan sangat penting bila ada rumus, tulis dulu. Jangan terus ganti. Sebab saya lihat selalu dalam exam, dia terus ganti. Rumus dalam kepala dia ganti terus. Tak boleh macam tu. Rumus mestilah dicatat, tulis, kemudian baru kita ganti. Mesti macam tu. Catat dulu baru ganti. Tulis dulu baru ganti. Jangan terus ganti. Sebab bila kita ganti, yang itu banyak kesilapan. Biasa soalan yang melibatkan rumus ni, kalau dari segi pengiraan kan, anda boleh dapat kosong markah sebab rumus salah. Itu yang bahaya. Kalau rumus salah, anda mungkin dapat kosong markah. Katakan soalan tu 3 markah, dapat kosong, bayangkan. Kalau dia 5 markah, anda dapat kosong, bayangkan. Okay? So, pastikan anda catat dia punya rumus, baru ganti. Okay? Sama juga dengan rules, dengan properties. Okay? Pastikan dia betul. Okay, yang seterusnya, write state. Jawapan boleh diperolehi tanpa langkah kerja pengiraan. So, ini boleh kita dapatkan. Maksud dia, boleh dapatkan secara teruslah. Biasanya soalan-soalan macam ni soalan yang mudah, yang mungkin jawapan tu daripada kalkulator ataupun daripada kita tengok soalan pun kita boleh dapatkan pernyataan dia dengan jelas macam tu. Okey, prove, show, verify. Ini soalan-soalan tentang proving, soalan tentang tunjukkan ataupun nyatakan. Biasanya jawapan diberi. So ini penting sebab tu kadang-kadang bila kita dalam exam kan, kita tengok soalan show je dah nak pitam dah. Tak boleh macam tu. Sebab kita kena positif. Sebab apa? Biasa soalan proving ni dia jawapan dah bagi dah. Kan? So kita kena positif lah. Maksud dia kita dah diberikan jawapan, cuma kita nak cari jawapan tu macam mana. So tunjukkan langkah kerja pengiraan sehingga mendapat jawapan yang diberi. Ni saya nak bagi tips. Katalah soalan proving itu susah, jangan tidak jawab soalan tu. Katakan soalan proving ke show, verify tu susah, jangan tak jawab soalan. Ingat, markah yang banyak berada pada markah method. So macam mana pun anda mesti jawab soalan tu. Mesti jawab soalan tu. Gunakanlah ilmu yang anda dah belajar dengan pensyarah anda daripada sekolah sampai matrikulasi. Tulis apa yang sepatutnya. Tulis ikut apa yang anda faham. Tapi jangan tak jawab. Sebab tadi di peringkat awal saya beritahu apa? Answer all question. Dia tak ada pilihan. Tak ada. Okay? So mesti jawab. Okay? Mesti jawab. Tapi saya sangat percaya dalam anda punya pembelajaran dengan pensyarah anda. Pensyarah memberi guide yang jelas. Kalau soalan sukar tentang proving contohnya, dapatkan markah method sekurang-kurangnya. Tapi sekali lagi dalam kepala kita nak markah penuh. Okay, nak markah penuh. Itulah tujuannya dalam sekarang ni proses sebelum nak final ni anda buat soalan PKA tu. Dan juga jangan lupa soalan past years. Sebab soalan past years ni memang soalan yang dulu eksklusif, tak pernah keluar dekat mana-mana. Okay? Soalan itu yang akan nanti, kualiti soalan tersebut yang akan ditanya dengan anda masa final nanti. So make sure anda buat soalan past years yang buku final yang kita dah compile untuk anda tu buat. Jangan tak buat. Sebab itu kualiti soalan yang akan ditanya nanti. Okay, next. Hence, therefore, deduce. Menggunakan jawapan yang diperolehi sebelumnya. Ini pun tadi saya dah berikan. Okay? Ini hati-hati. Soalan macam ni biasanya dia menyebabkan kita hilang markah. Maksud dia, mungkin jawab soalan itu dia ada 2 kaedah. Okay, 2 kaedah. So anda guna kaedah yang satu lagi tanpa mempertimbangkan jawapan yang anda dapat sebelumnya. Okey, jadikan panduan untuk menjawab soalan yang diberi. Jadi secara asas dia, gunakan jawapan yang sebelum itu ataupun langkah kerja yang sebelum itu untuk menjawab soalan seterusnya. Itu maksud hence. Itu maksud deduce. Seterusnya. Okey. Deduce pun sama juga. Jangan guna kaedah lain. Kalau guna kaedah lain, tak dapat lah. Tak dapat. Okay. So ini memang kena ikut kata soalan. Okey, contohnya soalan nombor 1 ni. Ini daripada topik 1, complex numbers. Macam soalan yang kita bincang tadi.
Ini petikan ni daripada PKA 3, set B nombor 1. So nanti anda boleh tengok soalan-soalan ni buat. Contoh macam ni dia kata find Z over W in the form of A plus BI where A and B are real numbers. 4 marks. Hence, nampak tak? Hence. Seterusnya. Maksud seterusnya ni gunakan apa yang kita ada tadilah. Daripada A plus BI tu cari. Dalam bentuk pola form. Ini dipanggil guided question, step by step. Dia suruh cari A dulu baru cari B. Jadi nanti jangan cari B tu guna kaedah lain. Tapi soalan macam ni dia jelas lah, dia tak mengiraukan sangat. Tapi walau macam mana pun kena ikut arahan soalan. Jadi ni maksud gunakan jawapan sebelum itu untuk jawab bahagian yang seterusnya, iaitu menulis dalam bentuk pola form. Pola form ingat kena ada modulus, kena ada argument. Dan bentuk complex numbers yang kita dah ada ni memang dalam bentuk A plus BI. Jadi senanglah untuk kita dapatkan modulus dan juga argument untuk bahagian B. Right. So ni yang seterusnya. Ni find. Find ni tadi kita tengok perkataan find, kiraan. Kemudian hence, seterusnya. Nampak tak? Seterusnya sketch graph F and F inverse. So maksud dia graph F tu anda gunakan function yang diberikan ni. Dia function exponential. Ingat exponential bila dalam graph, shape of the graph tu mesti dalam kepala kita dah. Graph exponential tu macam mana rupa dia. Lepas tu saran saya guna kaedah table lah. Sebab dia table ni dia lock kita dari segi koordinat. So kita tak mungkin salah bila kita nak sketch gambar tu. Sketch the graph. Kemudian bila nak akan graph F inverse on the same axis ni, guna kaedah apa? Guna kaedah reflect tu, pantulan pada garis Y sama dengan X. Kemudian di akhir soalan state the domain and the range. Kita tahu dalam bahagian state the domain and range ni, lihat balik dalam graf yang anda lukis. So anda boleh nampak dengan jelas domain bagi F, range bagi F apa dia, domain bagi F inverse apa dia, range bagi F inverse apa dia. So jelas mesti ada idea yang jelas, maksud dia anda tahu apa nak buat. Graf Fx kelakar guna table. Graf F inverse reflect pada garis Y sama dengan X. Itu maksud idea yang jelas. Ni petikan daripada PKA 04 section B nombor 3. Saya sengaja ambil soalan ni daripada pelbagai PKA. Tujuannya apa? Tujuannya lepas ni, dan saya tahniah lah, ucap tahniah bagi siapa-siapa yang dah buat. Siapa yang tak buat tak apa, ada masa buat semua ni. Hari-hari kena buat. Satu hari satu set PKA, itu dah cukup bagus dah. Kalau buat 2 lagi baik. Kalau 3 itu yang terbaik. Lain-lain tips. Apa dia lain-lain tip ni? Contoh dia kan, tiba perkara 8 ni, jika soalan salah, apa nak buat? Teruskan menjawab. Jangan keliru. Kalau soalan salah tak apa, terus saya jawab ikut apa yang sepatutnya. Contoh nombor 1 ni, contoh bahagian A kan, dia kata ni petikan daripada PKA 5, set B nombor 1. A. Find Z over W in the form of A minus BI, where A and B are real numbers. Kita rasa biasanya A plus BI, tapi yang ini kenapa A minus BI? Kita dah confused. Jangan confuse. Anda buat je macam biasa. Maksud dia kira Z over W berapa. Nanti kita rasa salah, tapi tak salah pun kan. Kita rasa salah. Jadi jangan benda tu mengganggu anda. Teruskan menjawab ikut prosedur. Ikut prosedur. Maksud dia kita menjawab ni ikut prosedur. Apa prosedur dia? Prosedur dia ganti Z, ganti W. Lepas tu dia bentuk fraction. So bila bentuk fraction, maksud dia denominator tu kita kena rationalize. Maksud dia dengan conjugate. Kemudian cari nilai A, nilai B apa. Lepas tu mungkin kita dah confuse kan. Tapi tak apa, teruskan je. Teruskan. Teruskan. Sebab kalau kita rasa soalan tu salah, kita rasa salah, tapi soalan tu betul, mungkin betul kan. Kita rasa salah, teruskan, jangan benda tu mengganggu anda. Itu maksud saya maksud saya. Tapi ni soalan yang PK05 ni, section B ni, asal dia A tambah BI Saya sengaja tukar jadi A tambah BI. Maksud dia kalau perkara tu berlaku dalam real situation, dalam final, anda menjawab ikut prosedur. Prosedur tu maksud dia kita teruskan ganti Z, ganti W macam saya beritahu tadi. Alright?
clear kan anda punya minda. Daripada awal kita dah okey, tak ada masalah, teruskan. Macam tu. Alright. Okey, perkara 9, tips. Jika tak tahu jawab. Aduh kan, tak tahu jawab pula. Apa nak buat? Teruskan juga menjawab. Itulah saranan saya. Teruskan juga menjawab. Apa maksud teruskan juga menjawab? Masuk dia kelas. Sebab anda kena ingat ni, kita belajar matematik ni daripada sekolah rendah. Lepas tu masuk sekolah menengah. Lepas tu masuk matrikulasi. Maksud dia, dalam kepala kita ni, kita dah ada konten tau. Kita ada asas dalam menjawab soalan. Okay. Masuk asas tu, kita kumpulkan maklumat-maklumat yang ada tu daripada cikgu sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, daripada cikgu matrik. Kalau cikgu matrik confirm lah, dia mesti ada bagi tahu. Cuma kita mungkin tak ingat, lupa, terganggu sana sini dan sebagainya. Apa nak buat? Teruskan juga menjawab. Contohnya soalan macam ni. Satu, mungkin kita jarang nampak graf macam ni kan. Okay, ni graf apa ni? Jadi tengoklah pada function dia. Jadi function diberikan ni, kalau kita lihat, ini maksud tadi. Anda recall balik, ingat balik apa yang anda bincang dengan pensyarah anda. Apa yang anda dah buat banyak soalan kan. Ini apa? Ini soalan ni adalah soalan. Ni tengok, cara saya bercakap ni, cara anda bercakap dengan diri anda. Maksud dia, ini fungsi rasional. Okey, fungsi rasional. Okey. Fungsi rasional ni, apa yang penting? Tengok denominator dulu, tengok pembawah dia. Pembawah. Okey, pembawah tu apa? Kuadratik. So kalau kita tahu, dalam function ni asas dia apa? Asas ni adalah domain of the function. Itu asas. Okey, so itu cara anda berfikir tau. So kalau dalam function, tengok perkara yang paling asas. Perkara paling asas apa? Domain. Itu penting. Sebab bila kita tengok yang bawah ni, domain adalah kuadratik. So kita tahu kalau dia fungsi rasional, dia punya denominator tu akan memberikan guide ataupun panduan tentang apa? Tentang tentang vertical asymptote. Okey, sebab topik soalan nombor 5 ni, dia punya kefahaman dia, kalau saya nak relate lah, dia boleh datang daripada topik 5. Okey, topik 5 function and graph. Dan juga dia boleh datang daripada topik apa? Topik limit and continuity. Sebab kefahaman vertical asymptote, kita limit at the point. Kalau horizontal asymptote, limit at infinity, iaitu x approach to negative infinity dan juga infinity. Jadi itulah maksud saya tadi. Soalan ni sebenarnya kita input kita dah ada, knowledge kita dah ada, cuma kita nak relate je. Itu je. Jadi kalau kita perhatikan, yang saya warnakan biru tadi tu merujuk pada garisan ni. Okey, garisan ni. Garisan ni garisan ni. Jadi kalau kita nak recap bawah ni kita tengok cx² plus d. Jadi kan saya cakap tadi, graph, function and graph is a multiple representation. Jadi kalau kita boleh relate, ini x sama dengan negatif 1, x sama dengan 1, itu dia punya vertical asymptote. Jadi dekat bawah tu mungkin ini saya cakap ni based pada apa yang dah tahu Jadi mungkin lah dia jadi macam ni. Denominator dia x minus 1, x plus 1 kan, macam tu kan denominator dia. Nampak tak? Jadi nanti kalau kita expand, dapatlah C dengan D tu apa. Itu satu cara. Okay? So maksud dia, anda soalan macam ni, saya nak beritahu anda ada beberapa angle tau. Angle maksud dia daripada sudut kaedah pelbagai kita boleh dapatkan jawapan. Okay? Ada orang dia daripada graf dia boleh nampak, ada orang daripada kiraan boleh nampak. Tapi kalau tanya saya, kelebihan dia letak pada graf. Okay? Kemudian next, dari segi kita punya horizontal asymptote. So yang ni horizontal asymptote. Graf ni kalau kita teruskan dia macam ni ni dot ni panjang, ni panjang. So graf ni dia akan approaching the horizontal asymptote. Dan horizontal asymptote adalah y equal to 1. Right? So nanti itu pun kita boleh gunakan dia sebagai panduan untuk kita cari nilai tu lah, nilai A, B dan juga C. Okay, boleh? Okay. Nanti anda cuba fikir-fikirkan tapi apa yang saya nak beritahu dekat sini adalah tentang walaupun soalan ni kita rasa macam sukar, tapi sebenarnya boleh jawab dengan baik, tak ada masalah. Okay, boleh, tak ada masalah.
Okay. Alright. Kita nak teruskan. Ni tadi soalan PKA 6 section B nombor 5. So nanti tengok set tu. Okey, perkara 10. Jika tak pasti jawapan yang dibuat salah atau betul, ni confuse kan? Confuse. Apa nak buat? Jangan potong ataupun cancel. Ni saya punya saranan lah. Okey, jangan potong ataupun cancel. Apa saranan dia? Jika tak pasti jalan kerja mana yang betul, buat dua-dua. Buat dua-dua. Ini kalau ikut amalan lah. Pemeriksa akan lihat mana satu yang betul. Okey. Jadi panduan untuk anda, kalau katakan salah, jangan potong. Kalau potong maknanya jawapan tu takkan ditanda. So biarkan saja. So anda teruskan dengan soalan yang sama tapi dengan penyelesaian yang lain. Okey. Jadi maksud dia satu soalan tu ada dua cara lah. Ya, ada dua cara. So nanti biasa pemeriksa dia akan tengok mana satu yang betul. Itu satu berita baik lah. Okey. Jangan potong. Takut yang kita potong tu yang betul, yang kita buat tu salah. Itu maksud dia. Jadi contohnya soalan yang saya ambil ni adalah daripada PK 6 section B nombor 2. Ini daripada topik 2, absolute value. Okay, determine the interval of x, satisfy the inequality. So kita ada absolute value of x plus 2 greater than 10 minus x squared. Okay. So yang ini kita tahu kita boleh guna kaedah definition lah. Okay, nampak jelas tu boleh guna definition. Yang ni boleh tak guna kaedah square both side? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Jangan pula nak buat square both side. Kenapa tak boleh? Sebab pagar tu, absolute value tu ada sebelah kiri saja, sebelah kanan tak ada. Okay. So ni mesti guna definition. Atau mungkin ada yang tahu cara lain, anda boleh buat juga cara lain. Okay. Sebab tu mungkin anda ada dua jawapan, kan? Mungkin satu tu macam confused, satu lagi tu macam jelas. So biarkan saja dua-dua tu. Okay. Satu lagi, bila kita nak menyelesaikan ni guna definition, tengok tanda ni. Kalau ada greater ni mesti guna or. Okay, guna or. Kan, guna ni x greater than a. So kita define x greater than a or itu maksud dia, x less than negative a. Right. So kita selesaikan lah. Kalau dia bentuk linear, tak perlu kita test. Tapi kalau dia kuadratik atau yang lain, kita kena test dulu. Lepas tu jangan lupa nanti, kalau tak selesai lagi, last kali tu baru kita combinekan jawapan guna number line combine. Okay. Kalau kat sini nanti number line tanda, kan? Yang atas number line tanda, yang bawah tu number line combine. Okay, boleh? Alright, boleh. Okay, yang seterusnya, kita dah habis dah. Dah habis dah. Alright, jadi sebelum saya sampaikan yang ini, saya nak kita lihatlah. Ini contoh, saya ambil satu set. Satu set daripada PKA 7. Saya nak beritahu set-set PKA yang diberikan pada anda nanti adalah set yang sangat baik sebagai panduan anda sebelum final. Okay, sebab set-set yang diberikan ni, set PKA yang kita berikan ni memang tujuannya untuk bantu anda, bukan bantu orang lain. Tujuannya untuk bantu anda sebelum final. Tolong bantu diri anda. Bantu macam mana? Bantu diri anda buat satu hari satu set. Kalau tak buat satu hari satu set, haru nanti. Okay. So satu hari satu set sekurang-kurangnya. Kalau boleh buat dua, itu yang terbaik. Kalau tiga, lagi baik. Okay. Jadi tolonglah buat soalan ni. Ini soalan-soalan yang baik untuk anda buat, untuk anda semak. Kemudian biasakan mesti semak balik, guna kalkulator dulu. Okay, guna kalkulator dulu, nanti baru tengok jawapan akhir. Sebab kat bawah ni kita ada bagi jawapan akhir, section A, section B. So jawapan ni juga adalah anda punya guided saja. Katalah anda kira-kira, katalah jawapan tu kenapa tak sama dengan final. Ada dua cara. Satu, mungkin jawapan tu mungkin ada typo, salah. Ataupun kalau rasa, tanya rakan anda, sama tak jawapan dengan anda, macam tu. Okay. So yang paling selamat, anda boleh rujuk dengan pesyarah anda lah nanti. Okay. Jadi yang pentinglah saya nak beritahu, saya scroll down, scroll up ni, saya nak beritahu ni soalan yang anda kena buat.
Kita ada set 1 sampai set 10. Tolong buat tolong buat sebab dia sangat membantu anda nanti masa final. Alright, masa final sangat membantu. Okey. Boleh. So bila anda buat set soalan ni, pastikan anda ikut masa dia. Ikut apa yang saya dah sarankan dalam webinar ni, saya bagi banyak tips. So praktikkanlah semua tips tadi. Praktikkan sebab dia akan bantu anda bila dalam final nanti. Alright. Okay, so kita sebenarnya dah 1 jam 30 minit hampir-hampir 1 jam 30 minit. Terima kasih di atas anda punya tumpuan masa anda, komitmen anda daripada awal sampai habis. Jadi saya nak mengucapkan selamat maju. Kenapa saya kata selamat maju? Sebab bila kita belajar ni, yang penting progress. Yang penting progress. Sebab belajar ni nampun belajar kan, dia very relative. Ketika bila kita faham, kita sedar, itu sangat penting. Dan kita kena make sure yang kita ada konsep maju, progress. Maksud dia kalau hari ni anda dah buat step 1, PKA 1 dah buat, PKA 2 dah buat, maju lagi, buat PKA 3, maju lagi PKA 4, sampailah PKA 10. Itu contoh progress. Dan saya nak setiap kali anda buat PKA, set daripada satu ke satu set yang lain, make sure anda sedar apakah progress dalam diri anda. Kalau anda ada masalah dalam bahagian complex numbers, so set 1 buat, anda buat silap. Set 2 buat silap. Set 3 dah tak buat silap. So anda dah kenal pasti masalah anda dekat mana. Contohnya function and graph, anda keliru tentang nak mencari composite function. So apa anda buat? Set 1 buat, anda mungkin buat silap. 2 mungkin buat silap. 3 betul. 4 buat silap. 5 betul set dia macam tu. Jadi maksud dia anda sentiasa ada progress. Dan ingat, setiap kali anda dah selesaikan satu-satu set, anda kena lihat balik, kena buat refleksi. Buat refleksi diri anda. Sekarang ni adalah masa anda mengenal diri anda. Anda berada pada track yang betul. Semakin hari anda semakin bersedia supaya nanti bila dalam Dewan Peperiksaan Final nanti, anda dah bersedia dah. Anda selesa dengan environment apapun. Maksudnya anda selesa dengan soalan yang diberikan pada anda, bakal diberikan. Anda selesa dengan persediaan dari segi masa dan sebagainya. Anda selesa dari segi minda anda, fizikal anda, semua dah selesa dah. So get ready everything. So macam nak get ready, mulai daripada hari ini. Teruskan perbaiki diri anda daripada masa ke semasa. Selamat maju. Maksud dia mesti ada progress. Dan berjaya. Ni penting. Kita nak maju dan berjaya. Tak nak maju tak berjaya kan? Kita nak maju dan berjaya. Apa maksud berjaya? Maksud dia kita ada kita punya benchmark kita. Benchmark kita semua orang letak mat A. Letak mat. Kalau hari ni tak letak sekarang. Siapa kata? Saya kata. Anda kata dengan rendah, saya mesti dapat A untuk Mathematics SM015. Saya nak. Begitu. Anda bagi tahu anda, saya nak hari-hari pagi, bangun pagi, cakap saya nak A untuk mat. Bangun pagi je cakap macam tu. Kalau yang Muslim, solat doa. Yang bukan Muslim pun, anda ada doa anda. Sentiasa doakan diri anda. Anda nak berjaya. Sebab nak berjaya ni, kita kena cakap tau. Telinga kita kena dengar apa yang kita cakap. Hari-hari cakap, saya nak dapat A. Bila saya nak dapat A, saya punya action mestilah A juga. Kalau saya nak dapat A, action tak A tak boleh lah. Maksudnya PKA yang 10 ni pun tak boleh. Tak boleh nak buat. Saya kata PKA ada 10 set ni, ini sekurang-kurangnya. Maksud dia anda kena buat. Jangan sampai tak buat. Sekurang-kurangnya. Maksud dia kena buat. Jangan tak buat. So masa buat tu nanti, anda boleh diskusi dengan rakan anda. Anda boleh diskusi dengan pensyarah anda. Itu penting. So selamat maju dan berjaya untuk semua. Saya ucapkan kepada pelajar Kolej Matrikulasi Perak, saya daripada unit matematik, doakan anda untuk dapat A. Dan saya harap anda terus sihat, terus ceria dan bersedia untuk PSPM. A untuk Mat. Assalamualaikum, salam sejahtera.